Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita pada petang tu dalam kelas tadabbur kek lapis Cikgu Kayah. Pukul 3 kita akan mulakan kelas tadabbur kita. Tajuk kelas tadabbur kita pada petang tu adalah kek lapis masam manis. Nak nangga rupa macam ni, rupa kek lapis masam manis. Macam tu rupanya. Rupa kek lapis masam manis. Kek yang memang menjadi favourite orang ramai lah. Tu rupanya. Macam ni rupa kek lapis masam manis. Macam tu rupanya. Sebelumnya kami nak nangga dulu siapa orang bersama dengan kami pada petang tu. Boleh dengar suara kami? Okey kah suara kami? Jelas ke suara kami? Siapa bersama dengan kami boleh komen, no? Suara kami jelas ke si? Apa yang bestnya kelas kita pada petang tu adalah di akhir kelas tadabbur kita kelak, kami nak share dengan kita macam ni cara kita nak kira kos bahan. Macam ni cara kita nak kira kos bahan. Ya kelak di akhir dah selesai kita kelas tadabbur kelak lah. Kami akan ajar macam ni cara kita nak kira kos. Sebab ada yang PM kami nanya dengan kami macam ni cara kita nak kira kos. Jadi dalam kesempatan yang ada tu kami boleh share lah. Kami boleh share dengan kita macam ni cara kita nak kira kos. Sebab kadang-kadang kita keliru untuk mendapatkan sebiji kek tu kita nak tahu berapa kos yang kita perlu keluarkan. Sebiji kek tu macam ni kita nak tahu berapa kos yang kita keluar, dan macam ni kita nak menjualnya balik supaya kita si rugi. Kadang-kadang kita bila berjual kadang-kadang kita macam si tahu kita. Kita si tahu macam ni kita nak meletak harga. Adakah kita terpaksa ngikut harga orang ataupun macam ni. Kelak kami akan ajar macam ni cara kira kos tu selepas selesai kita kelas tadabbur tu. Selepas selesai dah kami ngajar kita molah kek tu kelak. Lepas ni kami akan ajar kita macam ni cara kira kos. Okey, sebelum kami meneruskan kelas tadabbur kita, suara kami boleh dengar si jelas ke si suara kami? Mun jelas tolong type, tolong komen jelas. Mun suara kami jelas yang kita boleh dengar. Boleh dengar ke suara kami? Siapa bersama dengan kami pada petang tu? Petang tu kita ada dua Facebook yang kita pakai live. Yang pertama adalah Facebook kek lapis Cikgu Kayah yang sebelah kanan kami tu, dan sebelah kiri kami tu adalah Facebook Rukayah Lias. Facebook Rukayah Lias. Siapa bersama dengan kami, suara kami jelas, tolong type jelas. Boleh type jelas supaya kami boleh meneruskan perkongsian kami pada petang tu. Terima kasih siapa yang bagi love, yang bagi thumbs up, terima kasih yang buat Facebook tu yang beri love, beri thumbs up, terima kasih. Okey, pada petang tu kita akan belajar, kita akan tadabbur resepi kek lapis masam manis menggunakan e-book kami tu, menggunakan e-book kami 30 resepi kek lapis Cikgu Kayah. Dalam e-book tu ada 30 resepi. Daripada sialah kita akan tadabbur. Okey, sebelum kami memulakan, kami nak memperkenalkan diri kami dulu. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita dalam Facebook tu baru kenal dengan kami, baru muka Facebook tu nak. Rupa-rupanya ada kelas percuma di pola oleh Cikgu Kayah tu. Ialah kami nak memperkenalkan diri kami dulu. Okey, nama kami Cikgu Kayah. Kami mempunyai jenama KLCK atau lebih dikenali sebagai kek lapis Cikgu Kayah. Kami seorang guru dan kami juga seorang baker. Okey. Minggu tu adalah minggu yang ke-12. Maksudnya apa maksud minggu yang ke-12? Bermaksud hari tu dah masuk 12 resepi. 12 resepi dah kami share. Termasuk hari tu lah. Termasuk hari tu
12 resepi udah kita belajar. Yang ke-12 tu baru kita belajar rituk lah. Maksudnya dah 12 tajuk kek lapis yang telah kita pelajari. Harap-harapnya adalah kawan-kawan kita yang baru belajar baru berjinak-jinak dalam kek lapis tu nya dah mencuba. Nya udah mencuba macam ni nak mula kek lapis. Sebab kek lapis yang kami dah ajar dengan kita sebelum-sebelum tu nyempun bahan-bahan sangat mudah dan cara-cara pun sangat mudah dipola. Nyempun mula kek tu sangat mudah dipola. Senang nak mula. Jadi kita mulakan teruslah. Okey, siapa yang ada e-book, sediakan kita ampun buku nota, kita tolong catat bahan-bahan yang kami dah sebut dengan nyempun cara molah sekali. Okey. Kemudian bagi yang dah ada e-book, tolong keluarkan kita ampun e-book yang kita dah print lah. Kita buka muka surat hari tu kita belajar kek lapis masa manis. Buka muka surat. Kek lapis masa manis tu memang orang suka. Minggu lepas kita belajar punama. Hari tu kita belajar kek lapis masa manis. Macam tu lah rupa kek lapis masa manis original. Itu adalah kami mula tu tahun 2015. Sebab e-book tu dipolah tahun 2016 kan. Jadi nyempun gambar tu adalah sebelum 2016. Jadinya plain. Masa manis masa tu adalah plain. Tapi kini tu kami dah tukar. Nyempun warna jadi macam tu. Kelak kami akan ajar kita macam ni cara molahnya jadi macam tu lah. Nya akan jadi macam tu. Sebab ada sebab kami molahnya macam tu. Okey, sebelumnya kami molahnya color macam tu plain sebab dulu kami nak beri pilihan kepada customer, pilihan kepada sidaknya siapa-siapa yang sebab ada di kalangan kita tu nya si suka makan kek yang banyak color, yang ada color, yang ada warna-warna ya kan. Jadi sidaknya si suka nak makan kek yang ada warna tu, terutamanya yang berbangsa Cina lah. Sebab kita pun mau customer kita ya daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa semua boleh merasa. Jadi masa kami ambil tindakan untuk masa manis tu kami letak plain aja. Letak plain macam tu aja. Memang mendapat sambutan sebab orang yang suka warna-warni, yang suka plain macam tu aja memangnya akan mula pilihan tu lah. Yang macam tu Okey. Bahan-bahan. Okey, Miss, waalaikumsalam. Hujan di Matu, lain pun si berapa bagus. Sekejap ada, sekejap si ada. Kat situ pun nya macam cuaca, macam si berapa nak bagus juga cuaca, Miss. Nya macam mendung. Tadi ada hujan renyih sikit lah. Tu dah siap dah hujan, nya cuma mendung sikit. Okey, boleh dengar suara yang lain-lain? Okey okey suara kami. Boleh type jelas sih. Suara kami kita orang boleh dengar. Dalam Facebook Kek Lapis Cikgu Kaya dengan Kek Lapis dalam Facebook Rukaya Lias tu. Boleh dengar suara kami, okey? Okey, nyempun bahan-bahan. Okey, jelas. Okey. Bahan-bahan. Bahan-bahannya adalah macam ni kita nak mula kek lapis masa manis tu. Bahan-bahannya adalah mentega. Okey, mentega. Kita perlukan mentega. Apa-apa jenama mentega pun boleh. Saya ada masalah. Kita boleh pakai mentega apa-apa je. Asalkan mentega. Asalkan mentega. Untuk merasa kek kita ya rasanya nyaman, pakailah mentega. Sama ada Golden Churn ke, Anchor ke, West Gold ke. Tatura pun ada juga kan. Nyempun yang nyempun mentega. Tapi kami jarang mai pakai Tatura ya. Jarang mai pakai. Bukannya jarang, nasi pernah. Okey, nasi pernah mai pakai Tatura. Okey, mentega. Andai kata kita nak mencuba untuk permulaan, nak pakai margarin, boleh si margarin? Boleh, saya ada masalah. Margarin pun boleh andai kata kita mau mula percubaan.
Kita nak mula percubaan sebab kita takut bahan-bahan kita kan kita makan mentega tu kosnya tinggi nak. Jadi boleh je pakai margarin, tak ada masalah. Boleh je pakai margarin. Tapi rasanya memang sedikit lain lah. Rasanya akan lain sedikit lah. Sebab kita pakai margarin kan. Margarin yang lain sikit rasa dibandingkan dengan makan mentega. Mentega memangnya akan wangi, rasa lebih sedap lah. Lebih sedap. Selepasnya kita ada telur. Kita ada telur. Kita lebih suka kita makan telur grade A. Andai katalah grade A kita jumpa. Kadang-kadang kan dekat muka, macam tempat kami kat situ tempat kita di sini mungkin kita orang senang nak bercari grade A. Macam di situ melalui pengalaman kami lah untuk mencari telur grade A, kadang-kadang susah juga lah. Susah juga sebab si banyak pilihan yang ada di muka. Si banyak pilihan. Jadi macam ni cara anda kata kita terjumpa dengan telur grade B. Okey, kita terjumpa grade B, grade A kita ada, boleh pakai grade B. Tapi kita kena tambah. Kita kena tambah sikit. Contoh, andai kata dalam resepi kita tadi hanya makan 10 biji. 10 biji telur, kita boleh tambah 2 biji lagi telur. 2 biji telur grade B yang sama supaya pun kandungan dalamnya macam jauh bezalah dengan resepi yang kita dapat tadi lah, resepi yang kita ada ya, macamnya. Selepasnya kita ada gula caster. Gula caster, kita ada overload, kita ada susu pekat. Susu pekat tu apa-apa je jenis lah boleh. Apa-apa jenama boleh pakai, tak ada masalah. Apa-apa jenama susu pekat boleh pakai, asalkannya susu je. Okey, boleh kita makan susu susu teh tarik ya. Kan ada di pasaran nak, ada yang jenis teh tarik nak. Boleh, tak ada masalah. Boleh pakai susu teh tarik pun boleh, asalkannya susu pekat. Susu pekat. Selepasnya kita ada Horlick. Horlick tu lah yang menyebabkan kek kita yang rasa nyaman rasa nyaman. Lepasnya kita ada tepung Hong Kong. Tepung Hong Kong memanglahnya pun bila kita beli tepung Hong Kong tu kosnya agak mahal sikit lah, sebab jika dibandingkan dengan tepung gandum ataupun tepung pau, tepung Hong Kong memangnya mahal. Tapi mun kita nak cuba makan tepung pau pun boleh, tak ada masalah. Boleh pakai tepung pau. Selepasnya kita ada manisan keranji. Manisan keranji tu ataupun lebih dikenali sebagai house flake. Tuknya kami mungkin ada orang si tahu nak. Tuknya house flakes. Tuknya square, bentuk square. Mun nak tahu macam ni rupanya. Bentuk square, segi empat. Macam tu lah rupanya. Yang kami pakai bentuk segi empat. Mun kita makan yang segi empat macam tu, kita nak nyusunnya pun senang. Yang mudah. Yang bulat boleh boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi bagus lagi munnya segi empat dan saiznya besar macam tu. Bila kita motongnya nak nya lebih mun kita nangga nak nyempun nak ya kacak nyempun, nampakkah? Okey. Nampak nyempun garisan munnya besar macam tu. Munnya besar macam tu, nya kacak lagi lah nyempun garisannya. Boleh juga mun nak makan nak kecil ya, tak ada masalah. Boleh aja. Mun macam tu, mun makan nak besar tu nak cepat lagi kerja kita. Mun kita makan nak kecil ya, ambil masa lagi lah untuk kita menyusun-nyusunnya. Tak ada masalah, boleh pakai aja. Yang bulat boleh, yang segi empat boleh. Lagi sekali kami tunjukkan. Tuk namanya adalah How Flex Square. Pastikan ada tanda halal. Tu ada tanda halal. Tuknya. Tuk lah nyuruh rasa kek kita ya ada rasa masam, ada rasa manis yang menyebabkan kek kita ya rasa nyaman. Okey. Selepasnya kita ada serbuk aiskrim vanila. Kita letakkan sedikit serbuk aiskrim vanila. Jadi kek kita yang akan bau wangi wangi daripada serbuk aiskrimnya.
Serbuk aiskrimnya powder, bentuk powder aiskrim vanila. Okey, selepasnya kita ada esen vanila. Esen vanila tu anda kata kita si mau ngengkah pun boleh jual. Siapa? Sebab dah ada aiskrim vanila tadi, dah ada ya. Mungkin kita si mau nak ngengkah esen vanila, boleh, tak ada masalah. Lepas ya kita ada pewarna. Sebab tadi kita mau warnanya kuning dengan warna hijau kan? Pewarna kuning dengan pewarna hijau. Okey. Kami ulang balik ya, ajak bahannya si banyak. Bahan-bahannya si banyak. Okey, kami ulang balik. Waalaikumsalam. Hasnah Manja baru masuk siapa? Kita baru mula juga. Okey, kami ulang balik bagi yang baru masuk ya. Boleh salin boleh salin. Kita pun bahan-bahan tu. Okey, mentega, kemudian kita ada telur, kita ada gula kester, kita ada ovelet, kita ada susu pekat, holik, tepung pau, manisan karanji ataupun hau flakes. Kemudian kita ada serbuk aiskrim vanila, lepas aiskrim vanila dengan pewarna kuning dan pewarna hijau. Kak Sabaria kacak kek ya. Alhamdulillah. Okey, selepas ya kita nangga macam ni cara nak mengadunnya. Macam ni kita nak molah tu. Waalaikumsalam Kak Sabaria. Kita belajar molah kek hari tu Kak Sabaria. Okey. Okey, macam ni cara kita nak mengadunnya. Cara ngadunnya adalah kita satukan mentega, gula dengan ovelet. Kita satukan, kita letak ke dalam mangkuk mixer kita ya. Satukan, lepas ya kita pukul sehingga adunannya betul-betul putih dan kembang. Sampainya macam keluar putihnya, lepasnya nampak gebu kembang rupanya nak. Kita menggunakan speed yang tinggi selama 7 ke 10 minit. 7 ke 10 minit menggunakan speed yang tinggi. Mungkin kita nangganya udah udah sebati dah rupa macam halus je rupanya, putih je rupanya, stop lah. Ada katanya minit yang ke-7, kita nangganya dah okey, dah gebu, dah putih dah, stop lah. Si payah kita meneruskan sampai 10 minit. 7 ke 10 minit ya adalah anggaran masanya, anggaran masanya. Sebab kadang-kadang kita pun putaran mixer ya pun si sama kan. Si sama. Okey, betul Kak Sabaria sampai gebus. Betul lah. Selepas ya, barulah kita tukar dulu kita pun speed mixer tadi. Tadi kami nyuruh kita pakai speed yang tinggi. Apabila untuk memukul mentega, gula dengan ovelet tadi kita pakai speed yang tinggi. Selepas ya kita nak masukkan telur, tukar speed ya kepada speed yang sederhana. Okey, barulah kita masuk telur satu per satu selama 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit kita masukkan telur satu per satu. Lebih bagus telur yang kita pecahkan di luar mangkuk mixer kita. Sebab kita pecah di dalamnya terus, takutnya pun kulit dia kelak akan termasuk ke dalam mangkuk mixer kita. Ujung-ujung kek kita kelak ada kulit telur nak. Macam ni Selepasnya barulah kita, bila kita nangganya dah sebati, dah rupa telur dengan kita pun mentega tadi udah sebati, yang udah macam cair sikit rupanya, barulah kita masukkan susu pekat, esen vanila, serbuk aiskrim vanila dengan holik. Okey, yang tu kita boleh putar selama 2 ke 5 minit. Kita adun lagi sampai kita nangganya udah sebati. Selepas ya off lagi, kita masukkan tepung pau tadi. Masukkan tepung pau sedikit demi sedikit kita masukkan tepung pau tadi. Kita masukkan tepung pau. Jangan masuk sekali. Jangan kita masuk sekali. Yang pun contohnya nak mangkuk ya. Mangkuk yang kita ngengkah tepung tadi nak kita masuk sekali ke dalam mangkuk mixer kita ya. Takut kelak tepung yang kelak akan masuk ke bawah, mendap ke bawah. Sebab apa? Kan adunan kita tadi udah cair. Bila kita masuk tepungnya akan cepat turun ke bawah.
Bila cepat turun ke bawah, kita ambil masa lagi, kita nak kaut balik. Takutnya kita pun pedal, seat sampai ke bawah. Seat kena bawah. Macam ni. Lepas ya, putar. Ambil masa dalam 3 minit macam ya lah. 3 minit ke 4 minit macam ya sampainya sebati. Macam ni aja cara mula. Siap. Kan mudah. Mudah nak mula kek tu. Dah siap dah, kita dah masuk ke tepung. Dah siap dah. Okey. Jadi mun kita mau mulahnya jadi macam tu tadi, plain macam tu, tak si payahlah kita ngengkah pewarnanya. Biarnya macam ni aja, plain macam ni tadi yang kami ajar tadi. Plain macam ni aja. Mun kita maunya plain macam tu ajalah, si payah letak warna. Selepas ya, andai kata kita maunya berkala. Berkala macam tu, letaklah, bahagikan kepada 2 bahagian. Bagi 2 bahagian, satu hijau, satunya berwarna kuning. Satu hijau, satu lagi berwarna kuning. Okey, sekarang kita nak membakarnya pula. Macam ni cara kita nak membakar kek masa manis tu. Okey, cara kita membakarnya, mula-mula sebelum kita nak membakar kek ya, panaskan dulu oven kita. Panaskan oven 5 ke 10 minit macam ya, kita panaskan. Kita menggunakan suhu 180 darjah. Kita pakai suhu 180 darjah. Selepasnya kita menggunakan api atas saja. Offkan api bawahnya. Andai kata kita ampun oven ada fungsi kipas, kita offkan fungsi kipas ya. Untuk mula kek lapis, jangan di on kita ampun kipas ya, offkannya. Okey. Selepas ya, guna api atas saja. Okey, letak kita ampun rak ya, yang di bawah sekali. Rak yang paling bawah sekali. Rak yang paling bawah sekali. Selepasnya kita menggunakan loyang saiz 88 kali 3. Untuk kek yang macam tu, kami menggunakan saiz loyang 88 kali 3. Untuk saiz macam tu 88 kali 3. Selepas ya, alaskan loyang kita ya tadi dengan menggunakan kertas minyak. Kita menggunakan kertas minyak supaya kek kita tadi si melekat. Supaya si melekat. Okey, kita dah letak tu, andai kata tu adalah loyang kita tadi nak. Kita dah letak kertas minyak di atasnya. Selepas ya, kita ambil 2 sendok. Okey, katalah kita mau yang di bawahnya berwarna kuning. Tu yang di bawahnya berwarna kuning. Kita mulakan dengan warna kuning lah. Tapi bila nya dah atas kelak, dah masak kelak, nya akan jadi warna hijau. Bawahnya warna kuning, di atas kelak berwarna hijau. Macam kami pola 2 layer. Kuning 2 layer, hijau 2 layer sampai ke atas 2 layer. Atau pulang kepada kita macam ni, kita nak mendesain kita pun kek lapis kita. Sama ada mau selapis kah pun boleh, ataupun kita maunya bawahnya kuning, atasnya warna hijau. Boleh, tak ada masalah. Ya, atas kreativiti kita. Kita yang pun kek, kita yang nak makan kek ya, terpulang kepada kita. Macam ni kita nak mendesain warna kek kita ya. Okey, selepas ya, mun kita menggunakan sendok, kita pakai 2 sendok. 2 sendok, masukkan ke dalam loyang. Ambil 2 sendok, masuk 2 sendok, lepas ambil sudut, kita ratakan. Pastikan setiap tu rata. Jangan ada yang membonjol ataupun ada tempat yang ada terkena dengan adunan kita. Pastikannya rata supaya kelak kek kita ya sekata. Barunya kacak. Bilanya sekata. Okey, andai kata si mau menggunakan sendok, di rumah kita ada alat penimbang digital, ya lebih bagus. Lebih bagus kita menggunakan alat penimbang digital ya. Berapa gram adunan yang kita perlukan untuk kita selapis ya. Selapis ya, kita memerlukan 150 gram. 150 gram ataupun 160 gram
pun boleh. 160 gram pun boleh untuk satu lapisan. Untuk lapisannya 160 gram timbang. Timbangkan Terima kasih yang bagi love. Bawa semangat kita nak bila ada orang beri love tu, semangat kita. Okey. Selepas masukkan ke dalam masukkan ke dalam oven. Tunggu dalam 3 minit macamnya. Kita nangga dah warna macam perang-perang dah rupanya. Masaklah ya. Keluarkan. Okey. Kasih tu lapisan yang kedua lagi. Lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua tadi, anda kata kita masih lagi menggunakan warna kuning. Kita ambil lagi yang warna kuning tadi. Lapiskan. Kita timbang lagi 160 gram. Timbang, ratakan. Masuk lagi ke dalam oven. Ya, untuk lapisan yang kedua. Tangga lagi minit yang ketiga. Kita nangga kek kita yang udah perang-perang, udah masak. Keluarkan lagi daripada oven. Okey, lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga. Kita nangga lapisan yang ketiga. Ambil 160 sendok adunan. Masukkan rata. Barulah kita ambil How Flex tu. Masa manis tu. Susunkan. Susunkan di atas adunan kita ya tadi. Nyagi basah ya. Nya belum dimasukkan kita ke dalam oven. Susunkan yang tu house flake tu tadi, masukkan. Susun kita tangga tu tuanya. Susunkan ke dalam ke atas kita pun adunan yang kita dah ratakan tadi. Okey, boleh faham ke Pat ya? Boleh faham ke? Ada persoalan ke tentang macam ni cara nak menyusun masa manis tu? Boleh Okey, mesti ada persoalan, kami teruskan. Sebab masa manis tu sebenarnya senang cak mula, saya ada susah. Keknya senang dipolah. Si banyak kerenahnya. Tapi mun kita salah cara maksud kami mun kita macam lekas kejap lah. Bila kita ngeluarnya nak, kadang-kadang kek kita boleh dimantak. Sebab kita pun masa manis ya, takut kelak di bawahnya agak mantak. Nya belum masak, kita pun lapisannya belum masak, kita udah letakkannya pun masa manis tu kelak takutnya akan jadi mantak lah kek kita. Di sini kita perlu tangga benar-benar sebelum kita nak melapis kita nak melapis baru adunan kita dah letak. Kan tadi kita dah letak house flake tadi nak. Dah susun dah, kita masuk dalam oven. 3 minit selepas ya kita nangga dah macam perang-perang dah rupa masak nak, keluarkan. Masa ialah yang penting sebab kita takut kelak ada di bawah masa manis ya, takut ada yang mantak. Di sini kita main peranan, kita tanggalah. Kita tangga takut di bah masa manis kita ya ada yang agak mantak. Takut kek kita kelak sampai ke atas, memang kek kita akan jadi mantak lah kelak. Akan rosak lah kelak. Sebab susah lagi nak ngatur balitnya. Sebab di bahnya udah mantak kan. Terjun nangga, tengah-tengahnya mantak, di atasnya baunya ada perang-perang. Sebab bau sedar jadi tengahnya dah mantak, atasnya udah masak. Jadi hati-hatilah. Hati-hati bila kita nak melapis lagi, letak adunan yang baru, pastikan memang betul-betul masak. Jangan nyagi macam lembik. Kadang-kadang munnya lembik, kita boleh tangga nyempun boleh tekan guna tangan kita. Mun kita nangganya macam bila tak nekan sikit nak, nya rasa macam licak gila rupanya. Licak je rupanya. Gi mantak lah ya. Kita letak dulu dalam oven. Macam ni cara nak mengelaknya daripadanya terus mantak. Okey. Kurangkan sikit, kita ampun suhu tadi kan 180 kan, kita ampun suhu 180. Takut kelak mun kita lama gila ngengkah dalamnya, takutnya jadi mantak pula. Jadi angus nak kan, atas tadi udah macam perang dah upan nak munnya lama gila, takutnya angus nak kan di bah kita ampun masa manis tadi dia ada mantak sikit. Kurangkan sikit suhunya, masukkan mungkin dalam seminit macam ya kan, masuk dalam oven. InsyaAllah lah kita pun di bah ya kelak, di bah masa manis ya akan masak. Lepas ya bawa tak adjust balik, kita pun oven. Sebab ya kami madah bila kita mau kek lapis tu nak, kita mesti kenal dulu
kita ampun ovennya. Kita kena pandai makan oven, bermain dengan suhunya, okey, bermain dengan minitnya. Kita kena faham macam ni rupa suhu, kita ampun suhu oven kita ya. Okey. Selepas ya, sampai habislah kita mula tadi nak 2 layer. Setiap 3 layer kita susun masam manis. Setiap 3 layer susun masam manis sampailahnya habis, sampai atas. Sampai atas habis. Ni akan jadi macam tu lah kelak, insya-Allah ni akan jadi macam tu. Ni akan jadi macam tu. Setiap 3 layer kita masukkan masam manis. Okey? Bagi yang belum lama masuk tadi nak, macam tu lah rupa how flex. Macam tu lah rupanya. Segi 4 bentuk segi 4. Jadi bilanya kita si maunya color macam nya, nya plain aja sebab ada orang suka nya plain aja. Nya macam tu lah. Nya macam tu lah rupanya. Nya plain. Tu adalah kami pun dolok lah. Dulu sebab buku tu e-book tu di Pola kami 2016 kan. Jadinya macam tu lah, yang ikut gambar kami yang lama dulu. Yang terkini yang macam tu lah. Okey. Boleh faham kan? Okey, selepas nak bilanya udah masak, udah masak ulang proses setiap sampai habis, adonannya habis. Selepasnya barulah kita keluarkan kita ampun kek. Jangan dibiarnya di dalam oven. Jangan biar sebab takutlah ovennya panas nak gentung kek kita ya. Keluarkan daripada oven, biarnya di dalam suhu bilik, letak je dekat atas meja ya, anginkannya biarnya sejuk. Selepasnya mungkin berapa jam selepasnya kita nangga, kita loyang nasi panas lagi. Bolehlah disisipkan di tepinya, lepasnya diterbalikkan dan potong dan bolehlah dijadikan hidangan petang, minuman petang kita, kek lapis. Okey, kek lapis masam manis namanya. Okey? Boleh faham ke? Boleh faham sih? Okey, jelas sih setakat tu. Ada persoalan? Ada persoalan siapa yang bersama dengan kami petang tu? Ada persoalan boleh tanya soalan, alang peluang kami dah beri yang kita tu, peluang untuk kita bertanya. Tanyalah soalan, siapa nak bertanya. Kesemuanya faham. Sebab senang nak mulakan bahan-bahan senang. Cara mula pun senang. Atikah madah boleh. Atikah kelak pola. Dah ada ibu kan. Boleh pola. Okey. Jadi settle lah. Boleh boleh pola kek tu. Boleh pola masam manis. Okey. Untuk minggu depan. Kami terus padah lah. Untuk minggu depan. Kita akan belajar kek lapis koko. Mak Su Zaira, cikgu ada jual bahan-bahan untuk pola kek si ada Mak Su. Kami ada jual bahan-bahan untuk pola kek kita boleh beli. Kita di sini Mak Su. Kita tinggal di sini. Kelak kami suggest dengan kita sini boleh beli barang. Okey, untuk minggu depan kita akan belajar kek lapis koko. Kek lapis koko. Untuknya kek lapis koko. Okey. Seterusnya, kami seperti yang dijanjikan tadi, kami nak ajar kita macam ni cara kita nak kira kos. Macam ni cara kita nak kira kos untuk satu biji kek. Mau sih? Kami ajar tajuk ya. Mau sih? Siapa mau tolong beri love dan like sebab tajuk tu memang orang suka tajuk tu. Sebab kami kawan-kawan kita yang berminat dengan tajuk tu. Waalaikumsalam Aina, Hasnah, boleh faham jelas. Siapa yang bersama dengan kami pada petang tu. Okey, tolong beri love dengan kami siapa yang berminat dengan tajuk cara kira kos bahan. Okey? Yang beri love terima kasih Okey, macam ni cara kira kos supaya Maksu Arya Oyak jual. Maksu kita boleh beli dekat Andalas. Senorita, macam ni susun masam manis ya kak, baringkan kah? Okey. Sebiji tu tadi ros senorita ros sebiji tu tadi dibukakan. Kami si mukanya sebab kami belum mula kek lagi ya, kami si mau muka dulu ros Kita bukakan tu, kita katalah tu kita ampun adunan tadi kan. Yang segi 4 tadi letak macam ni aja. Susun macam ni aja. Susun macam ni aja.
Gurin dekat kata kita. Gurin macam ni aja. Mun kita nak mula kek sisir ikan, baru kita disendeng-sendengkan yang bulat sisir ikan nak. Baru kita dimasukkan, ditekan, nya akan jadi bentuk macam sisir ikan lah. Macam tu senang aja, gurin aja. Letak aja. Okey, Kasna insya-Allah semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Mau. Okey, berminat tu? Okey. Berminat kan? Kami ajar kita kos tu, cara kira kos. Cara kira kos. Berminat sih? Okey, so kita Madah mau, Maksud Madah, terima kasih. Okey, kami ajar dengan kita cara kira kos. Cara kira kosnya adalah kita ada 3 bahagian. Okey, kami nak ajar kita ada 3 bahagian. Macam ni cara kita kira kos. Okey? Ada 3 bahagian. Supaya tu untuk orang yang nak berbisnes bagi orang yang macam si berbisnesnya saja-saja nak makan, si salahnya nak tahu juga kan, untuk ilmu untuk ilmu. Untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan kek lapis, nak berbisnes, nak tahu berapa kos untuk sebiji. Kami kira boleh kira sebiji macam tu ataupun boleh kira seloyang. Lebih bagus mun kita kira untuk sebiji. Untuk sebiji tu, kosnya sebiji tu. Macam ni Okey. Ni ada 3. Ada 3 nyempun bahagian. Okey, kita ada 100%. Tulis siapa-siapa yang nak tahu tolong tulis Senorita. Okey Kak, thank you Kak, faham dah, alhamdulillah. Okey, kita ada 100. Kita ada 100%. Macam ni kita nak kira harga sebiji kek ya. Daripada 100 tadi, pastikan 35 adalah kos bahan kita. 35% adalah daripada kos bahan kita. Andai katalah kita kira bahan kita. Apa contoh bahan? Contoh bahan adalah, contoh kita nak mula kek lapis masam manis tadi nak, kami madang kita. Apa maksud kos bahan? Tu kami madang kita. Kos bahan adalah mentega, telur, gula kester, overload, susu pekat, holik, tepung, manisan keranji, serbuk aiskrim vanila, esen vanila, pewarna kuning. Ia adalah kos bahan. Kos bahan. Dan termasuk dengan nyempun packaging tu. Ada si kita nangga dalamnya ada plastik wrapping. Untuk menjadikan sebiji kek tu adalah kos bahannya. Okey, ada kita nangga plastik wrapping dalamnya. Ia termasuk dalam kos bahan juga. Lepasnya plastik PVC. Kos bahan. Okey? Selepasnya ada kita nangga stapler. Ada kita nangga stapler kat tepinya. Ada 2 igit stapler. Kos bahan. Maksud kos bahan adalah sebiji kek tu macam ni, nak menjadikan sebiji kek tu jadi macam tu, ia adalah kos bahan. Faham Okey? Ia adalah kos bahan. 35% daripada 100 tadi daripada 100% 35% nya mesti daripada kos bahan. Mun kita kurang daripada contoh kita kira-kira kos tadi kira-kira yang kami sebut tadi, kos bahan yang kami sebut tadi, kira-kira tadi 20%. 20% aja nyempun kos bahan. Kita untung. Bagus sebab kita pandai atur. Tapi susah. Kami terus terang Madah, kita nak dapat 25% sangat-sangat susah. Tapi kebiasaannya untuk orang mula tu 30 ke 35%. Biasanya 30 ke 35% adalah biasa. Tetapi mun kita make andai kata terlebih, contohnya 40%, ia adalah dikira rugi.
Sebab ialah kita kena pandai kira, kita kena kira mun dah sampai 40%, kita dah rugi benar dah. Kos bahan aja, kos bahan. Kami cerita pasal kos bahan. Yang lain-lainnya lepas tu kami kira. Ambil madah kita. Kos bahan, pastikan dulu kos bahannya adalah kita mesti 35%. Mun kita si sampai 35%, kita katalah 37%, 39%, 40%, kita dah dikira rugi. Kita pun dah dikira rugi. Tapi paling bagus 35. Ya bagus. Tapi mu nak dapat 20, 25, ya agak susah. Agak susah kita nak ngatur bajet kita ya. Sebab kita takut bahan-bahan yang kita pakai kurang kualiti. Si berapa bagus. Ataupun terlampau kata orang macam murah gila lah. Sebab kita nak cut cost kan, tapi jangan sampai menyebabkan customer kita si berpuas hati dengan rasa kek kita. 35% adalah kos bahan. Okey? Di sini lagi kan ada 3 tadi. Daripada 100%, okey, daripada 100% ya bermaksud harga sebiji. Harga sebiji. Contohlah kami tok harganya RM12 kan? Ataupun contohlah RM10 lah, contoh RM10. Okey, RM10. RM10 kita pun harga sikit kek tu. Modalnya kita pun kos bahan, untuk kos bahan aja pastikannya adalah RM3.50. Okey, RM3.50. Yang pun kos untuk mulahnya aja. Kos kita mula kek tu. Kos bahannya adalah RM3.50. Mungkin kita terlebih, katalah kita kos yang tadi RM4, kita nak mula sikit kek tu. Kos tu adalah RM4, kita dikira rugi. Jadi maksudnya kita kena atur balik lah. Kita kena atur balik kos kita supaya kita menanggung kerugian yang berterusan. Mungkin kita menanggung kerugian yang berterusan, maksudnya kita lelah je lah. Kita lelah berpolah kek sebab kita dah menanggung kerugian. Jadi macam ni cara kita nak menanggung kerugian. Pastikan kita kira betul-betul kos kita. Kita tangga, kita cari supplier bahan-bahan kita supaya bahan kita, kami tahu. Kita nak cari barang murah memang susah. Sebab kita tu barang-barang memangnya mahal kan. Bila nak mula kek lapis, kita tanggalah walaupun kita nak barang tu tadi si banyak nak, tapi boleh tahan juga harganya. Boleh tahan juga harganya kan? Boleh tahan juga harganya. Selepas ya 50%, 50%-nya adalah kos lain-lain. Kos lain-lain tu bermaksud dari segi kita pun bil elektrik, bil air, ataupun tadi ada nanya gas kan? Gas. Lepas ya kita pun COD. Selepas ya apa lagi? Kita pun andai katalah kita ada ejen. Kita ada dropship. Di sialah tempatnya 50%. Lepas ya, apa lagi? Gaji kita pun, gaji kita, dan apa lagi? Upah pekerja, jangan lupa. Upah pekerja. Anda kata kita ada pekerja. Pastikan ada upah pekerja. Anda kata kita ada upah orang lah. Mungkin kita ada upah pekerja. Gaji kita tadilah termasuk dalam 50%. Dalam 50% yang tadi kita bahagikanlah. Gaji kita berapa, untuk utility berapa, macam ni 50%. Dan berapa profit kita. Mungkin kita orang nak tahu keuntungan kita sebenarnya mula kek tu asyik banyak ni sebenarnya. Paling-paling pun adalah 15% aja untuk dapatkan keuntungan. Sebiji kek tu adalah 15% aja keuntungan kita. Mungkin kita nak tahu. 15% aja. 15% katalah RM10. RM1.50. RM1.50 aja kita pun keuntungan untuk sebiji kek tu. Macam ni. Macam ni. Ada berani untuk mula kek lapis, berbisnes kek lapis. RM1.50 yang untung. Berani kita nak mula kek lapis. Jangan apa kata orang macam ambil mudah aja macam ni orang mula kek nak banyak duit orang mula kek tu. Tapi nya si tahu nyam pun kos ya. Nyam pun kos macam ni kita nak apa
pusingan modal. Macam ni cara kita nak ngatur kita pun bisnes ya, supaya duit kita ada untuk berbeli barang kan. Macam ni. Jadi kami ulang balik tu, daripada 100% tadi ada kita bahagikan kepada tiga bahagian. Satu bahagian adalah untuk kos bahan. Okey, kos bahan. Selepasnya yang kedua, kos yang lain-lainnya adalah 50%. Lepasnya untuk keuntungan 15%. Di sialah baru kita dapat, anda katalah kita dah tahu tadi nak berapa harga, berapanya pun kos bahan tadi, dah kira dah semua total bahan tadi, pastikannya 35%. Lepasnya 50% lagi untuk kos lain-lain, 15%-nya untuk upah, 15%-nya lagi adalah untuk keuntungan kita. Total balik baru kita letak harga berapa nak ngengkar harga sikit kek tu. Macam ni kita nak meletak harga. Sepialah kami madahan kita nak meletak harga kek si sama. Contohnya kita di situ mungkin harganya lain, tempat lain harganya lain. Si sama harga sebab kos kita lain. Kosnya lain. Hasnah, mun untuk sebiji kek berapa peratus sama caranya. Sama aja cara kiranya. Untuk sebiji kek yang besar pun sama cara kiranya. Sama cara kira. Cumanya bila kita molahnya macam tu tadi, nya lebih kecil lah. Contohnya tadi nak mun kita molahnya dikurangkan lagi pun gram lah. Munnya kecil kan, dikurangkan gram macam ya. Boleh faham sih? Okey, paling senang kita kira satu loyang besar ya. Kita kiralah satu loyang kita nak potong berapa biji kek. Berapa biji kek. Di sini kita akan nampak berapa harga kita nak ngangkat harga sikit tu. Macam ya, supaya kita bila kita molah kek bila kita nak berjual, kita lelah ke badan aja. Lelah ke badan, macam saya ada untung nak. So kurang-kurangnya bila kita berpola kek tu, kita tahu nak bila kita molah kek tu yang pun kosnya besar, tenaga kita pun banyak dipakai, masa kita banyak banyak masa kita nak molah kek tu kan. Jadi seakan kita nak molah kek lapis tu si ada keuntungan kan. Mungkin kita orang nak tahu keuntungan kita molah kek lapis sebiji kek tu hanya RM1.50 aja. Untuk yang harga RM10 ya. Sebabnya 15%. Rata-rata biasanya mun kita nak kiraan biasanya lah mun kita nak kira kos kan, memangnya macam ni kiranya. 35% adalah kos bahan, 50 adalah kos lain-lain. Kos lain-lain tadi yang kami sebut tadi, utility, gaji kita, gaji pekerja, yang pun COD, agent, dropship. Di sini semuanya adanya pun pecahan-pecahannya. Lepasnya 15% lagi adalah keuntungan kita. Macam ni cara kira supaya kita tahulah kita si rugi gila lah, ataupun kita si menyembelih gila harga kita ya, terlampau mahal gila. Supaya kita ada macam adalah yang pun penanda arasnya lah, penanda aras kek kita ya, sama ada terlampau mahal gila kah ataupun terlampau murah gila kah. Macam ni cara kira kosnya supaya kita si berada di atas gila, si berada di bawah gila, tengah-tengah, sedang-sedang macam ni. Sapialah kita mula kek, kira kos kita pun jangan ikut kos orang, jangan ikut harga orang. Sebab lain-lain tempat, lain harganya. Boleh faham kah? Okey, boleh faham cara kos tu yang kami terang tu, mudah sih faham. Senang aja kira ya, saya dah susah. Okey, untuk minggu depan, jangan lupa kita akan tadabbur lagi kek lapis koko. InsyaAllah kalau kami akan cuba cari share lagi ilmu dengan kita, apa-apa tip kah kami akan cuba share dengan kita sama-sama share ilmu, share pengalaman. Macam biasa hari Sabtu jam 3 petang kek lapis koko dalam Facebook Kek Lapis Cikgu Kaya dengan Rukaya Lia. Setakat ajaklah perkongsian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.